Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan kurniaan daripadanya jua kita dapat bertemu pada pagi ini untuk meneruskan perbincangan berkenaan dengan Al-Qawaid wal-Usul al-Jami'ah wal-Furuq wal-Taqasim al-Badi'ah An-Nafi'ah di Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Hari ini tarikhnya ialah berapa Ramadan Hari ini 15. Dah, 15 Bukan 16. 15. Okay. 15 Ramadan bersamaan dengan 13 Julai. Kenapa dia tulis 16 kat sini 16, 15. Okey. Tajuk yang kita sedang bincangkan ialah Al-Qa'idatus Sadisah, kaedah yang ke-6. Al-aslu fil ibadatil hadhr fala yushra'u minha illa ma syara'ahu Allah wa rasuluh, wal aslu fil 'adat al-ibahah fala yuhramu ataupun yuharramu minha illa ma harramahu Allah wa rasuluh. Asal bagi urusan ibadat adalah al-hadhr, iaitu larangan, dilarang. Tiada yang disyariatkan kecuali apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Asal bagi urusan adat pula adalah al-ibahah, iaitu dibenarkan. Tiada yang diharamkan kecuali apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Okay, saya tak tahu kita dah berhenti kat mana. Dah habis satu muka surat pertama kan? Belum? Siapa ingat? Belum kan? Okey, kita kira ulang balik lah. Kaedah ini merangkumi dua dasar. Okey, ini kaedah yang panjang lah ya. Merangkumi dua dasar, tapi ini memang satu benda yang cukup penting dalam Islam. Banyak orang silap kat sini. Okay, banyak orang silap. Okay. Bila kita kata tak boleh buat yang ni, dia kata mana dalil kata tak boleh? Kan? Okay. Mana dalil kata tak boleh? Bila kita kata ni boleh pula, dia kata ataupun kalau dalam masalah ibadat kan, kita sebut yang ni tak boleh buat ni. Kan, Nabi tak buat macam ni. Dia kata mana dalil Nabi tak bagi? Okay. Jadi dia tak faham bahawa kalau dalam masalah ibadat perlu ada dalil yang membenarkan, yang meluluskan. Kalau dalam masalah masalah dunia pula, adat ni maksudnya lawan kepada ibadat, iaitu masalah adat manusia, kebiasaan manusia, maka yang itu perlu dalil yang mengharamkan. Okay, sebab tu kalau kita kata benda ni halal, so dia akan keluar soalan, mana dalil yang menghalalkan? Kita tak boleh makan ni. Kita macam mana nak jawab? Kita menjawab dengan mengatakan benda yang adat, okay, tak perlu kepada dalil yang membenarkan, tetapi perlu kepada dalil yang mengharamkan. Melarang barulah kita kata dia haram. Kalau tak, dia jadi halal. Okey. Bersanding bersanding okey, boleh tak? Hukum bersanding. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Tasyabuh dengan siapa? Ingat tasyabuh dengan Melayu tadi. Okay. Tasyabuh dengan Hindu. Okey. Lepas tu lagi apa lagi masalah dia? Masalah bersanding ni. Tu je. Ada tak lain? Tidak aurat. Kalau dia pakai tudung, kalau dia tak pakai tudung apa semua, dia jadi ada mahzur yang kedua. Okey, ada masalah yang kedua, iaitu aurat terdedah pada yang bukan mahram. Okey, yang ketiga unsur syirik.
unsur ikhtilat. Ikhtilat ni bercampur lah. Okay? Kalau berlaku bercampur lah, kalau berlaku. Okay? Jadi kita faham yang kedua dan ketiga ni dia bergantung lah. So mungkin orang tu dia pakai pudah, dia bersanding. Dia kata dari sudut pakai pudah tu tak ada hal lah, kan? Okay? Dan tak ada pula percampuran. Percampuran pun tak ada. Jadi masih lagi kekal yang pertama, kan? Tasyabuh tu. Okey. Kalau kita kata bersanding ni tak boleh, kan? Kalau orang tu dia bawakan dalil, dia bawakan soalan, apa dalil yang melarang? Ada dalil khusus tak? Nabi kata maksud hadis itu ialah bersanding itu haram. Ada tak? Kalau ada tu saya ambil. Kita memang tak boleh jumpa lah, kecuali kalau kita palsukan hadis. Kan? On the spot kita fikir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersanding, kan? Itu sikit. Kalau itu dah tak boleh lah, kan? Itu memang tak boleh. Tapi itu ialah yang option yang ada kalau kita nak bawakan hadis. Jadi kaedah inilah yang kita gunakan. Okey. Dan kaedah ini dia dirumuskan daripada dalil-dalil yang begitu banyak berkenaan dengan ibadat dan adat. Okay, so mungkin kita boleh guna satu dalil, iaitu man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang bertasyabbuh, menyerupai sesuatu kaum, maka dia adalah dari kalangan kaum itu. Tasyabbuh di sini adalah dari sudut agama, bukan dari sudut dunia. Okay. Jadi kita kena huraikan lebih sikit lah bahawa bersanding ni asal usulnya mana, kan? Bila dah tahu yang tu, barulah dia bolehlah sikit nak percaya, kan? Okay? So kena ada ilmu lah sikit untuk nak mengingkari sesuatu. Kembali kepada perbincangan kita. Kaedah ini merangkumi dua dasar yang ditunjuk oleh Alkitab dan As-Sunnah pada beberapa tempat. Maknanya di dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi ada dalil-dalil yang menunjukkan dua kaedah ini, dua dasar ini. Okey. Antaranya Asy-Syura 21, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Adakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka urusan agama yang tidak diizinkan oleh Allah. Okey, minad din. Minad din iaitu daripada agama, bukan daripada dunia. Okey. Dan kat bawah tu pun ada, sekejap lagi kita akan sampai, man amila amalan laisa alaihi amruna. Tiada yang tidak mempunyai petunjuk daripada urusan kami. Urusan kami ni urusan apa? Urusan agama. Okay? Berdasarkan satu hadis lain, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih mengetahui tentang urusan dunia kamu. Okay? Baik. Kemudian begitu juga dengan perintah agar dia disembah, iaitu Allah disembah tanpa syirik pada beberapa tempat. Okay, contohnya kalau tengok kat bawah itu, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, surah Al-Jin ayat yang ke-18. Dan bahawa sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah, maka janganlah kamu tad'u, iaitu sama ada kita sebut janganlah kamu berdoa ataupun beribadat. Kerana doa itu maksud lainnya ialah ibadat. Ad-du'a'u huwal ibadah. Dalam hadis Nabi, doa itu ialah ibadah. Maka janganlah kamu sembah ma'allahi ahada. Janganlah kamu sembah bersama Allah, itu dekat nota kaki. Janganlah kamu sembah bersama Allah sesiapa pun. Janganlah kamu doa bersama Allah sesiapa pun. Doa daripada Allah, betul, kan? Ya Allah, mintalah lindungkanlah saya daripada sekian-sekian. Okay? Ni sebelum masuk hutan. Dah masuk hutan tu, kan? Datuk, kan? Tumpang lalu lah, kan? Okay? Saya tak nak kacau Datuk, Datuk jangan kacau saya lah. Itu tambahan kita lah, kan? Jadi itu ma'allahi ahada, bersama Allah. Sebelum tu dah baca dah doa yang Nabi bagi kita baca. Kemudian doa yang diwarisi, okay, yang tak berapa tepat itu juga kita baca juga, yang merupakan mengandungi unsur-unsur syirik. Okay? Para ulama telah bersepakat bahawa ibadah ialah apa yang diperintah secara wajib atau mustahab. Okay, jadi kalau nak sebut ibadah, ibadah ialah apa yang Allah wajibkan, apa yang Allah mustahabkan. Maksudnya mustahab ni bahasa kita sunat lah. Tapi saja saya sebut mustahab ni bagi nak senang sikit. Kerana kalau sebut sunat ada dua maksud, kan? Satu sunat khitan tu, kan? Yang kedua ialah sunat lah. Maknanya mustahab. Maknanya kalau buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Macam sembahyang sunat 2 rakaat sebelum
Zuhur, okey, sebelum subuh kan. Maksud sunat yang ketiga ialah bila disebut sunnah, iaitu praktikal Nabi, okay? Apa dia? Tariqah bukan tarikat kan? Tariqah iaitu cara Nabi SAW mengamalkan Islam. Okay, maksudnya kan, kita lah contohnya kita ni, kalau ada orang tanya soalan yang merepek kan, kita rasa apa? Rasa apa? Rasa geram, rasa marah kan. Orang tanya kita, "Ustaz, boleh tak? Saya tahu zina tu tak boleh, tapi boleh tak saya seorang yang diizinkan?" Kita tengok, dia ni kan tanpa buaya kan tu. Okey. So kita marah lah kan. Mungkin kita, kalau dia tu maknanya dekat dengan kita, mungkin kita pukul dia dulu kan. Kau ni tak reti ke? Tak beradab ke? Kan? Tapi tengok Nabi SAW ajukan soalan yang sama, dan Nabi hiwar dengan dia. Nabi berinteraksi dengan dia, bersembang dengan dia, mungkin untuk menyampaikan maklumat. Adakah kau redha untuk mak kau? Tidak. Untuk kakak kau, untuk adik kau, untuk ni? Tak. Begitulah orang ramai tak redha untuk apa? Keluarga mereka yang perempuan. Nampak? Okey. Jadi lepas tu doakan pula kan, dia Nabi tepuk dada dia, Allahumma tsabbit qalbah wa hassin farjah, atau kama qala. Ya Allah, tetapkanlah hati dia dan jagalah kemaluan dia. Peliharalah kemaluan dia. Nampak cara dia. Tapi kalau kita mungkin keluar. Gitu kan. Okey. Baik. Apa yang Allah wajibkan, apa yang Allah mustahabkan ataupun sunatkan, maka itulah dia ibadat. Okey. Ini maknanya dari sudut yang lebih khusus. Kalau nak kata apa itu ibadat, kan, ibadat ialah, kalau nak bezakan antara ibadat dengan adat. Ibadat dengan adat, apa yang Allah wajibkan, apa yang Allah mustahabkan, itu namanya ibadat. Okey. Jelas okey. Berkenaan dengan dasar yang kedua, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-29, wa huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, dan dialah yang telah menciptakan untuk kamu apa yang ada di atas muka bumi ini keseluruhannya. Okey, maknanya urusan dunia ni semuanya adalah untuk kita manfaatkan. Adalah untuk kita manfaatkan. Okey, kalau ada tanah, manfaatkan tanah tu dengan apa? Bercocok tanam ke apa ke. Okey, kalau ada kemahiran, gunalah kemahiran tu, manfaatkan apa yang ada di atas muka bumi. Okey. Dan ayat ini menunjukkan secara umum dibenarkan, iaitu untuk semua bentuk penggunaan yang bermanfaat, maka dia membenarkan daripada dunia ini semua manfaat kecuali apa yang dilarang oleh Allah, oleh syarak kerana memudaratkan. Itu konsep dia. Kalau dunia, kalau sekiranya urusan dunia memberi manfaat, maka buatlah. Kalau memberi mudarat, baru tak boleh. Okey. Dalil lain, suratul A'raf ayat yang ke-32. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Okey, katakanlah siapakah yang mengharamkan zinatallah. Zinah artinya, zinah ialah perhiasan-perhiasan Allah yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya, wat-tayyibati minar rizq, dan benda-benda baik daripada rezeki. Kan, makanan-makanan yang baik ini, okey, daripada rezeki tak boleh dibenarkan. So boleh tak kita mengharamkan sesuatu? Kan, durian tu baik ke tak baik? Orang Melayu kata baik lah kan. Orang Arab kata, orang Arab yang tak makan lagi, dia kata tak baik lah kan, macam busuk. Jadi dia berkata tak boleh, haram ni kan? Haram. So macam mana? Kita mengatakan siapakah yang mengharamkan benda yang baik di kalangan ataupun daripada rezeki-rezeki yang Allah berikan? Siapa yang boleh haramkan? Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya. Katakanlah perkara itu adalah untuk orang yang beriman di dunia, khalisatan yaumal qiyamah. Secara khusus pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Maksudnya
benda itu dibenarkan di dunia, dan kalau sampai pada hari kiamat nanti mereka akan mendapat ganjaran atas perkara itu, dan tidak mendapat ganjaran kecuali orang yang beriman sahaja. Okey. So yang pentingnya daripada ayat ni kita faham, yang mengharamkan sesuatu ialah Allah. Okey, yang mengharamkan sesuatu adalah Allah. Jadi kalau Allah tak haramkan, artinya Allah benarkan. Okey, benarkan apa? Benda zinah, iaitu perhiasan yang Allah keluarkan untuk kita. Dan antara zinah ialah pakaian. Kan, khuzu zinatakum 'inda kulli masjid. Ambillah zinah, perhiasan kamu di sisi setiap masjid. Okey, ulama kita mengatakan di sisi setiap solat. Bila nak solat tu, pakailah pakaian yang merupakan perhiasan. Maknanya pakaian yang cantik. Okey, yang Allah keluarkan untuk hamba-Nya, keluarkan maknanya di bumi ini, wa tayyibat, dan benda yang baik. Ini semua tayyibat minar rizqi. Adakah urusan agama ataupun urusan dunia, urusan adat? Urusan adat, kan? Jadi Allah, siapakah yang yang berani untuk mengharamkan apa yang Allah keluarkan untuk, apa yang Allah halalkan untuk hamba-hambanya? Okey. Jadi soalan kat sini soalan yang berbentuk apa? Ingkari. Maknanya tak boleh mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Okey. Kemudian ada juga ayat-ayat lain yang tak dinyatakan di sini, antaranya qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Rasanya sebelum ni ada kan, katakanlah kepada hamba-hambaku, apa dia, aku akan bacakan kepada kamu apa yang diharamkan oleh Tuhanmu ke atasmu, kan? Okey. Jadi kalau kita tengok ayat-ayat yang berkaitan dengan khamar, dengan arak, dengan khinzir dan sebagainya, itu adalah benda yang Allah haramkan. Ada dinyatakan, tak banyak benda yang diharamkan. Lain daripada itu masuk dalam ayat ini. Okey, dan ayat yang sebelumnya surah Baqarah 29, iaitu dibenarkan, urusan dunia dibenarkan. Okey. Contohlah kan, sekarang ni kita nak atur kursi ni. So ada tak satu cara untuk mengatur kursi ni dalam Islam? Ada tak? Cara khas lah maksudnya. Nabi mengatakan kalau ada kelas, aturan kursinya begini, ada tak? Tak ada kan? Okey, jadi sekarang ni datang orang, dia datang tu, dia tengok sini, okey, dia pun susun mengikut ilmu apa? Feng Shui kan. Ilmu Feng Shui tu macam mana? So kita mengatakan kita kena tengoklah. Kalau munasabah tak apa, tapi kalau dia ada unsur-unsur yang, contohnya dia tengok ada matahari naik kat mana kan, okay? Jadi kita kata itu tak ada kaitan dengan ilmu, dengan kelas. Tapi kalau dia susun tu nak bagi setiap seorang tu tak sakit kepala tengok macam tu kan mungkin ada setengah-setengah tempat tu ada tengok macam ni dekat faham tak, dekat penceramah tu dia tengok macam ni. Jadi dia balik nanti bini dekat sini tak boleh tengok kan. Dia kata kenapa, tak sayang saya ke? Tak, tadi doktor banyak tengok ustaz macam ni kan, jadi tak boleh nak pusing kan. Contohlah kan, kalau lama sangatlah ceramah tu. Jadi kalau benda tu berkaitan dengan itu tak apalah. Tapi kalau dia bukan yang tu, dia matahari naik kat ni, turun kat ni, maka kursi kena macam ni. Kemudian apa lagi? Angin kan, angin, kalau datang tempat ni angin dia macam ni, jadi nak dapat dia punya apa? Dia punya ong dia. Aura ke ong ke apa ke? Cara susun ni macam ni. Okey. Itu semua adalah satu benda yang kita boleh sebut bid'ah kot agaknya. Ahlan. Baik. Okey. Dalam ayat ini Allah Ta'ala mengingkari ke atas orang yang mengharamkan ke atas hamba-hambanya jenis-jenis makanan, minuman, pakaian dan sebagainya. Penjelasannya ialah bahawa ibadah itu ialah apa yang diperintahkan dengan perintah wajib atau mustahab. Maka perkara wajib diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, atau mustahab maka perkara wajib yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya atau mustahab, ianya adalah ibadah yang dilakukan kepada Allah sahaja dan dilaksanakan kepada sebagai agama kepada Allah.
Dengan itu, sesiapa yang mewajibkan atau mensunatkan, memustahabkan sesuatu ibadah yang tidak ditunjuk oleh Alkitab dan Sunnah, tak ada dalil dalam Quran dan Sunnah, maka dia telah membuat bid'ah. Okey, mereka cipta agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ianya tertolak kembali kepada dirinya. Okey, berdasarkan dalil tersebut, dalil berikut, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa yang melakukan sesuatu amalan yang tidak ada petunjuk kami, okey, maka amalan itu adalah tertolak. Raddun ay mardud, yang ditolak kembali kepadanya. Okey, ringkasnya daripada terjemahan yang memeningkan ni ialah apa dia? Kita faham, kalau Allah wajibkan, kalau Allah hukumkan sebagai mustahab, itu adalah ibadat. Lain daripada tu, kalau kita mengatakan ini bagus buat ni, urusan agama, artinya kita telah mensyariatkan sesuatu yang Allah tak izinkan dalam ibadah. Okey, dengan itu amalan tersebut adalah tertolak. Okey, boleh faham? Boleh kan jelaskan benda ni? Okey, kalau tak faham tanya. Kemudian telah pun dijelaskan dahulu bahawa di antara syarat-syarat ibadah ialah ikhlas kerana Allah dan mutabaah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi kat sini kita faham, di samping ikhlas kena ada mutabaah. Okey, hati yang suci untuk melakukan sesuatu bentuk ibadat sahaja tak cukup. Dia ada orang tanya, kenapa buat ini? Saya tak boleh buat macam ni. Kata, ustaz, tujuan saya baik. Kan? Tujuan yang baik, hati yang suci ni untuk melakukan sesuatu benda tak cukup. Benda tu sendiri, ibadat itu sendiri mesti mendapati mutabaah, mesti mendapati sunnah Nabi. Okey, ikhlas pada Allah, ikut sunnah Nabi. Ini yang telah kita jelaskan sebelum ni kan. Jadi dikaitkan dengan kaedah ini, ikut sunnah Nabi ini ialah dengan mengambil ibadat daripada Al-Quran dan daripada hadis Nabi, bukan daripada akal kita. Kan? So saya rasa dah bagi contoh sebelum ni, macam 2 rakaat raya kedua. Kan? Raya pertama 1 Syawal. Kan? Lepas tu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tu ada lagi sunat, solat sunat raya kedua. Kan? Ni ada orang dekat Kedah buat macam itulah, seperti yang datang dalam soalan begitu. Okey. Jadi kalau betul soalan tu, maka betul lah contoh ni. Kalau salah soalan tu nak buat macam mana? Kan? Tapi itu satu contoh yang kita boleh andaikan. Okey, dia mengatakan baik, benda ni bagus. Kan, kita berkumpul balik semula, maknanya meraihkan balik semula. Okey, seolah-olah macam nak mirip-mirip dengan meraihkan apa dia? Bukan meraihkan apa, meraihkan Syawal yang pertama tu, hari raya. Okey. Jadi itu adalah satu masalah dan menyalahi ittiba'. Okey, Allah tak izinkan benda tu. Kerana kalau nak izinkan, mesti ada Allah nyatakan perkara tersebut. Satu contoh lain mungkin kalau kita nak sebutkan di sini. Okey. Contoh banyak kat sini, tak apalah, kita ambil contoh ni je. Contohnya ini, ketahuilah bahawa bid'ah dalam ibadah itu ialah seseorang itu buat apa? Satu, mensyariatkan ibadat yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya dari sudut jenisnya sama sekali. Okay? Maknanya langsung tak sama. Mensyariatkan ibadat yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya dari sudut jenis. Okay, dari sudut bentuk tu tak ada langsung dalam Quran dan Sunnah. Dia buat satu benda yang baru, langsung baru. Okay, dari sudut jenis tu maknanya apa? Dari sudut bentuknya satu benda yang baru. Contohnya apa? Yang tak ada langsung. Bukan dia subhanallah, subhanallah ada kan? Okay, subhanallah baca 1000 kali. Tu dia tambah apa? Dia tambah sifat. Itu yang kedua. Allah dan Rasulnya mensyaratkannya atas sifat atau masa atau tempat maksus, tempat yang tertentu. Kemudian seseorang mengubahnya kepada sifat lain. Okey, bacalah subhanallah, okey, 1000 kali pukul 12 nanti. Okey, dia subhanallah tu ada. Betul? Ada kan? Okey, dia buat apa? Dia khususkan bilangan. Okey, lepas sembahyang kan, 33 kali bagus.
kan? Tapi nak lebih bagus lagi, 99 setiap satu. Subhanallah 99, apa dia, Alhamdulillah berapa? 99, Allahu Akbar 99, dan La ilaha illallah tu nanti 3 kali. Itu lebih bagus, kerana gandaan 3. Macam-macam lah dia buat kan. Itu boleh reka, tak ada hal. Itu boleh goreng. Kalau ustaz kata boleh goreng lah kan. Okay. Jadi ini adalah yang kedua. Tapi yang pertama tu tak ada langsung. Tak ada langsung. Contohnya apa? Contohnya mungkinlah kalau nak sebut kat sini, menamakan Allah dengan nama-nama yang Allah tak namakan. Kita letak nama Allah, kan? Okay, dengan nama yang Allah tak beri kepada dirinya. Dalam Quran tak ada, dalam hadis pun tak ada nama Allah tersebut. Dan hadis yang kita maksudkan ialah hadis yang sahih, kan? Contohnya Ar-Rashid Abdul Rashid, kan? So Ar-Rashid ni telah keluar fatwa di Arab Saudi mengatakan bukan termasuk dalam nama Allah, kerana tidak ada dalil yang sahih menunjukkan ianya termasuk dalam nama Allah. Jadi tak boleh bagi nama anak kita Abdul Rashid. Nak bagi Rashid sahaja tak ada hal, kan? Suka perkataan Rashid tu, tak tahu kenapa, kan? Mungkin maksud dia ar-rusydu, iaitu kewarasan. Alaysa minkum rajulun rasyid, tidak adakah di kalangan kamu orang yang waras, yang dapat fikir dengan bijak, kan? Bijaksana. So nak letaklah Rashid, tapi daripada letak Rashid, baik letak Abdul kat depan, Abdul Rashid. Yang kita beritahu tak boleh. Kalau nak letaklah Rashid sahaja. Okey, kerana Ar-Rashid bukan nama Allah. Okey. Yang kedua tadi iaitu Allah dan Rasulnya, maknanya Al-Quran dan Sunnah mensyariatkan sesuatu mengikut sifat, masa dan tempat yang tertentu, yang khusus. Okey. Kalau kita ubah 3 benda ni ataupun salah satu daripadanya, maka itu juga adalah bid'ah yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, orang yang mewajibkan sesuatu solat atau puasa atau sebagainya daripada amalan ibadat tanpa diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Okay, solat tu adalah, kan? Solat tu ada tak solat dalam Islam? Ada. Jadi dia wajibkan solat tu yang Allah tak wajibkan. Dia wajibkan puasa yang Allah tak wajibkan. Okay, puasa hari Isnin sunat, kan? Okay, tapi nak bagi kuat lagi, nak bagi power lagi, wajibkan. Boleh tak? Tak boleh. Dia sunat, mana kita boleh wajibkan? Okay. Mereka cipta wukuf di Arafah atau Muzdalifah. Okay. Sekejap Ni keadaan yang apa tadi? Yang ke-6. Okay, mereka cipta wukuf di Arafah atau Muzdalifah atau lontar jamarat pada waktu lain. Kan? Jam, kan? Dekat wukuf di Arafah 9 hari bulan Zulhijjah, jam. Jam, tahu jam? Traffic jam. Kan, kalau boleh sampai setengah jam hari biasa, hari tu dia akan jadi dalam 6 jam ke 5 jam. Setengah jam jadi 5 jam. Biar betul. Kan? Okay, tak apalah, dah ramai orang. Tapi dari masa ke semasa benda tu akan dipermudahkan lah. Tapi tengok dia punyalah kreatif dan inovatif. Dia buat apa? Dia kata apa? Kita tak pergi 9 hari bulan tu. Kita pergi, tapi 9 hari bulan kita tak pergi lah pasal jam. Buat apa kita nak berasak-rasak, kan? Betul tak? Okay? Masa orang dah pergi ke Mina baru kita pergi. Memang tak ada orang masa tu nak iktikaf dengan penuh khusyuk. Boleh tak? 10 hari bulan tu tak boleh, ataupun 11 hari bulan. 10 hari bulan pun ada orang duduk turun. 11 hari bulan tu kita pergi. Hari yang witir juga, kan? Hari yang ganjil. Bila sebut gitu, orang yang pengikut pun macam, oh betul juga, witir, kan? 9 tu witir, 11 witir juga. Okey, di mana? Di Arafah. Okey, lebih afdal. Lebih afdal kenapa? Kerana tidak menyakiti orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam ialah orang Islam lain selamat daripada lidahnya dan tangannya. Kita tak ada nak berasak-berasak dengan orang, kan? So itu jauh-jauh dibawa untuk menjustifikasikan wukuf tu ubah pada hari Jumaat, ubah ke hari yang ke-11 untuk jemaah dia je. Okay? Dia memang rasa macam tak nak sabar. Tapi kadang-kadang benda tu berlaku. Betul tak? Macam
Rasul Melayu tu kan, dia kata apa? Siapa ikut dia, dia masuk syurga. Siapa ikut dia masuk syurga. Sedangkan siapa ikut dia masuk neraka. Kalau ikutlah mati atas dasar tu, masuk neraka. Tahu tak? Tapi dia cakap begitu, orang percaya. Bahkan di antara pengikutnya yang mengatakan kalau ikut Rasul yang ustaz percaya tu, iaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak tentu lagi. Ikut Rasul yang ni pasti dah. Okey, so dia telah mengubahkan sifat. Nak menentukan orang itu masuk syurga atau neraka boleh tak kita tentukan? Hari ni duduk elok-elok, saya tentukan siapa syurga, siapa neraka, boleh? Yang depan ni macam ni, yang belakang macam ni, yang gini, boleh tak? Tak boleh. Jadi kalau kita dah ubah yang tu, ubah sifatnya, maka habis. Itulah berlaku bid'ah kat situ. Okey. Okey, Muzdalifah, lontar jamarah. Dia bawa contoh ni mungkin kerana itulah. Saya rasa Syekh Sa'di bawa contoh ni kerana zahmah tadi tu. Zahmah maknanya jam. Bila kita kan kalau dalam GPS, kalau jam kan dia kan kata there is a better route kan, ada jalan lain yang lebih elok lagi. Nak ke tak? Dia kata yes. Dia pusing lah. Ataupun dia automatik, dia tukar terus. Daripada setengah jam dia jadi 25 minit. So saya rasalah mungkin sama ada benda ni telah berlaku, orang buat wukuf di tempat lain, ada kan? Tawaf di tempat lain, ada. Saya rasa golongan mana lah, Syiah ke kan, yang ataupun Karamiyah ke, tak ingat lah. Tapi ada satu kumpulan ni, dia tak buat wukuf di ataupun dia tak tawaf di Masjid Haram, dia tawaf kat tempat dia. Okay, bukan tawaf praktikal, tawafnya betul-betul. Kalau tawaf praktikal tu saya rasa okey lagi lah kan. Tapi kalau tawaf betul-betul, memang tak payah pergi Masjid Haram untuk tawaf dekat tempat kita. Okey. Kemudian memustahabkan, menjadikan mustahab ataupun sunat sesuatu ibadah pada mana-mana masa atau tempat tanpa petunjuk daripada Allah dan tanpa hujah agama. Okey. Yang tadi mewajibkan, ini menghukum mustahab. Okey, tanpa petunjuk, dia tukar-tukarlah sifat bagi ibadat tersebut. Okay, ini lebih kurang huraian kepada yang kedua, iaitu mengubah masa, tempat ataupun sifat. Sedangkan Allah Ta'ala sahajalah yang menghukum untuk hamba-hambanya melalui lisan Rasulnya. Tiada hukum kecuali hukumnya, dan tiada agama kecuali agamanya. Okay, ini Syekh Abdul Rahman As-Sa'di nak tekankan lagi ke dalam masalah agama. Okay, ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, ambil daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu ambil Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Okey, selesai bahagian ibadat. Kemudian, adapun adat secara keseluruhannya seperti urusan makan, minum, pakaian, pekerjaan, penghasilan produk. Okey. Muamalat dan adat, maka dasarnya adalah al-ibahah. Konsepnya ialah al-ibahah, iaitu dibenarkan, dan al-itlaq, dilepaskan, gaya bebas. Okay, kata ustaz, nak berenang macam mana ni? Berenang lah macam mana pun asalnya tak tenggelam. Betul tak? Ustaz, saya nak berenang, saya kalau berenang menyarak tak boleh, saya kena berenang melentang kan? Melentang ke tepi ke apa, yang pentingnya sampai. Okay, jangan tenggelam masuk ke dalam, tak keluar sudah kan? Okay? Jadi itulah di sini dalam urusan makan, minum, pakaian, pekerjaan, penghasilan produk. Maksudnya kita nak menghasilkan sesuatu. Okay, nak buat benda baru, nak mudahkan, kipas lah, aircon lah, apa benda semua ni kan. Dulu mana ada orang terfikir aircon, betul tak? Mana ada orang terfikir kipas. Yang adanya kipas tangan tu lah. Ada tak orang terfikir kipas boleh pusing-pusing macam ni? Zaman dulu lah, ada tak? Okay, sekarang ni ada tak orang terfikir nak ni telefon tu, dulu ada fikir tak? Kan? Kita panggil dia hari ni, esok penuh orang datang. Dulu kalau nak panggil, kena hantar surat tu, surat jemputan tu berapa? Sebulan sebelum tu barulah orang datang. Hantar sehari sebelum tu orang tak datang pasal tak sampai. Tapi sekarang ni dalam WhatsApp je ataupun dalam Telegram, esok saya ada iftar, jemput datang. Ini contohnya, okay. Datang betul-betul. Esok saya buat iftar, sila datang. Penuh.
Kita pun kenapa lah? Pasal nampak alhamdulillah dia panggil apa? Teknologi tu banyak membantu. Okey, tapi itulah dia penghasilan produk. Teknologi ni siapa yang buat? Apa hukum dia? Hukum dia masuk dalam ini, iaitu al-ibahah wal itlaq. Ibahah cukup dah, iaitu dibenarkan. Dan nak buat macam mana pun buatlah, selagi mana tidak menyalahi agama. Itu je syarat dia. Okey. Siapa yang mengharamkan sesuatu daripadanya yang tidak diharamkan oleh Allah maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah mubtadi'. Okay, sebagaimana dalam urusan ibadat, orang yang membuat adalah mubtadi' tanpa dalil. Okay, begitu juga dalam urusan dunia, orang yang mengharamkan tanpa dalil, dia adalah mubtadi'. Dia telah buat bid'ah juga. Okey. Contohnya seperti golongan musyrikun yang mengharamkan sebahagian binatang ternakan yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Okey. Ada binatang yang kalau apa ayat tu, binatang yang di apa? Siapa hafiz kat sini? Nak tanya Ustaz Hashimi, dia sebelah sana. Ada ayat yang berkenaan dengan apa dia? Sekejap saya cari kejap. Maaf lah, saya bukan hafiz, jadi habis kan ya, kena minta tolong benda ni. Apa perkataan tu berlupa. Sekejap lagi lah saya cari. Yang pentingnya ayat-ayat yang zuhuruha. Okey, sekejap Okey. Suratul An'am ayat yang ke-138. Catatlah kat situ. Wa qalu hadhihi an'amun wa harthun hijrun la yat'amuha illa man nasha'u bi za'mihim wa an'amun hurrimat zuhuruha وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. Dan mereka mengatakan inilah haiwan ternakan dan tanaman yang dilarang, tidak boleh memakannya kecuali orang yang kami kehendaki. Dia orang letak sini, yang ni yang kami izinkan boleh, kami tak izinkan tak boleh, menurut anggapan mereka. Dan ada binatang ternakan yang diharamkan menungganginya. Ada binatang pula tak boleh naik. Ikut apa? Ikut akal mereka. Dan ada binatang ternak yang mereka tidak menyebut nama Allah. Okey. Kemudian ayat yang seterusnya, wa qalu ma fi butuni hadhihi al-an'ami khalisatun lidhukurina wa muharramun ala azwajina. Tengok. Okay. Dan mereka mengatakan lagi, apa yang ada dalam perut binatang ternak ini adalah khusus untuk lelaki di kalangan kami, dan diharamkan atas wanita di kalangan kami. Faham tak? Faham tak, faham? Apa yang ada dalam perut binatang tu, maknanya dia punya janin dia. Binatang tu tengah bunting. Okay, kita sembelih dia. Dalam tu siapa boleh makan? Yang lelaki je boleh makan, perempuan tak boleh. Pasal apa? Tak tahu, mungkin sedap kot. Jadi itu semua adalah dalam golongan musyrikin yang mengharamkan sebahagian binatang ternakan yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah halalkan, mereka haramkan. Okay, Allah halalkan, okay, secara umum berdasarkan kepada ayat-ayat yang menghalalkan binatang-binatang ternakan, okay, kecuali yang dinyatakan. Maknanya macam khinzir tak boleh. Apa lagi? Binatang yang tak sembelih. Okey, binatang yang an-natihah, yang tanduk-tanduk, lepas tu seekor tu mati kerana tanduk, bukan kerana kita sembelih dia. Tanduk, satu seekor mati. Okey, wal mutaraddiyah, yang dia jalan sebelah tebing bukit, dia jatuh, guling mati. Boleh tak? Depan kita dah mati tu rezeki Allah bagi, boleh? Tak boleh, pasal dia mati tak sembelih. Okey. Orang yang jahil dan mengharamkan sebahagian jenis pakaian
atau produk atau rekaan terkini tanpa dalil agama yang mengharamkannya. Okey. So ini mungkin bila sampai benda-benda baru, kadang-kadang hukum yang pertama sekali keluar ialah haram. Contohnya macam TV, halal ke haram? TV haram. Pasal siapa buat? Orang kafir buat. Okey, telefon boleh tak? Tak boleh. Okey, apa lagi? Internet tak boleh, haram. Okey, jadi benda-benda gitu, kalau terus kita mengharamkannya, okey, tanpa dalil agama, maka tak boleh. Tapi kalau kita sebut haram jika, haram sekiranya, macam contohnya TV kan. Okey, TV itu haram ke halal? Kita kata TV itu haram sekiranya dia hukum dia macam, bagi masuk kamera, macam apa? Macam gelas ni. Apa hukum gelas? Ni produk lah ni kan. Okay, ada gelas macam ni, ada gelas yang pegang macam ni, ada gelas yang besar, gelas yang kecil kan. Arab kalau minum teh, dia tak minum gelas besar ni, kecuali orang Mesir lah. Kalau orang Arab Saudi, gelas besar ni dia tengok, kau birmil kau bagi kat aku. Birmil ni satu tong besar kau bagi kan. Dia Arab biasa minum yang teh cawan kecil-kecil. Kenapa? Kerana dia nak panas. Kalau sejuk dia tak minum, dia tuang kan. Okey. Arab kalau minum, Arab Saudi lah dan Khalij, rasanya Gulf kan, dia akan minum yang panas-panas. Okey. Satu lagi yang orang suka ialah teh O tu, yang buat pekat sikit, lepas tu letak nak-nak. Nak-nak ni ialah pudina. Letak yang tu, memang buka nanti buat insya-Allah. Okey. Okey, baik. Mengharamkan apa dia? Gelas, kerana gelas digunakan untuk, dia nampak gelas tu digunakan untuk orang minum arak. So dia kata, ustaz, apa hukum gelas? Tak boleh, haram. Okey, itu tak boleh. Tapi kalau dia kata gelas ini haram kalau digunakan untuk yang haram, dan halal kalau digunakan untuk yang halal, tak apa. Okey. Apa pun, ini satu benda yang orang jahil yang mengharamkan sebahagian jenis pakaian atau produk atau rekaan terkini tanpa dalil agama yang mengharamkannya. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di banyak dalam tafsir dia pun, dalam tafsir beliau menjelaskan, ada satu penjelasan berkenaan dengan dalam surah Yasin kalau tak silap. Beliau merumuskan bahawa Sinaat ni adalah produk-produk ni lah, produk-produk baru ni kan, kalau membantu Islam, hukumnya adalah apa? Boleh jadi wajib. Okey, dan boleh juga jadi boleh jadi wajib, boleh jadi mustahab, dan boleh jadi mubah berdasarkan kepada keperluan. Kan, macam ni lah sekarang ni. Kalau minum, kita guna untuk apa? Kalau guna itu adalah untuk nak menyelamatkan orang yang kehausan, dia jadi wajib. Betul tak? Ya, kalau memberi minum bagi orang yang minta, dia tak kehausan, maknanya dia tidaklah sampai tahap nak mati, tapi dia minta minum, kita bagi, itu nama dia mustahab, sunat. Okay, dan mubah, kalau tak ada apa-apa, mubah. Dia akan pergi jadi muharram ataupun makruh berdasarkan kepada kita bagi pada, kita tahu dah dia ni nak buat jahat, kita bagi dia minum lagi. Okay, membantu dia untuk kejahatan. Okay. So apa pun yang pentingnya, mengharamkan sesuatu perkara yang Allah benarkan dalam urusan dunia adalah tidak dibenarkan. Okey. Siapa yang menggunakan cara ini, maka dia adalah sesat dan jahil. Okey, sesat dan jahil ni dia tengok pada situasi lah. Kalau kita boleh nyatakan seseorang itu sebagai sesat dan jahil berdasarkan kepada kita nak sebut apa ya? Usul dia. Usul ni maksudnya berdasarkan kepada dia punya ideologi secara umum. Okey, sekarang ni contohnya kan, kalau seorang tu dia memang jenis yang tolak semua produk, apa sahaja yang dibuat, produk-produk baru dia tak pakai. Tak pakai bukan kerana tak selesa, tapi tak pakai kerana benda itu adalah haram. Duduk atas kursi haram. Apa lagi? Naik kereta tak boleh, haram. Okay, benda-benda dunia ni dia semua kata tak boleh.
Jadi kaedah dia tu adalah mengharamkan secara umumnya benda yang halal. Jadi ini masalah. Ini merupakan satu bentuk kesesatan. Okey. Sama juga dengan orang yang tadi kan bentuk amalan-amalan ibadat pula dia dibenarkan. Tak apa, yang pentingnya puji Rasulullah. Kan, pujian yang melampau pun tak apa, kita tujuan kita baik. Kan? Okey. Wa min ilmika ilmul lawhi wal qalami. Okey, di antara puisi-puisi yang mengandungi unsur syirik disebut apa? Di antara ilmu kamu adalah ilmu tentang Lauh Mahfuz dan qalam. Qalam tu yang Allah ciptakan yang pertama untuk mencatatkan qada dan qadar kan, segala yang akan dicipta. Jadi dia mengatakan bahawa Rasulullah tahu benda tu, sedangkan Nabi SAW tidak mengetahui perkara yang ghaib. Okey, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Kalau sekiranya aku tahu perkara ghaib, aku akan banyak buat benda baik lagi. Okey. Baik. Soalan kat sini timbul, iaitu orang yang dia buat bid'ah, sedangkan dasar dia ataupun pemikiran dia, ideologi dia, manhaj dia adalah sunnah. Apa jadi pada dia ni? Faham tak? Dia ni orang yang manhajnya sunnah, ikut sunnah lah. Maksudnya dia memang tahulah dalam ibadat kena ada dalil. Dalam ibadat kena ada dalil. Tapi ada satu ketika dia buat satu benda yang merupakan bid'ah. So apa hukum dia? Adakah dia juga menjadi tadi tu mubtadi'? Dia jadi apa kalau tak? Dia jadi ahli sunnah lagi. Dia masih lagi ahli sunnah sebab cuma kesengajaan dia tu, biasanya orang yang belajar sunnah bila dia tahu benda tu bid'ah, dia akan teruslah tahu ni. Yalah, masa dia buat bid'ah tu dia ahli sunnah lah kan, dia ikut sunnah Nabi kan. Tapi satu perkara tu kan, dia buat bid'ah. Okay, sama ada tak sengaja ataupun sengaja, iaitu dia belajar macam tu, dia cari-cari, dia dapat yang tu. Okay, kan? Pasal kita belajar kan, kita belajar, kita jumpa hadis, kita tak tahu hadis itu hadis yang palsu contohnya, ataupun hadis yang dhaif jiddan. Kita tahu hadis itu bertaraf hasan mengikut satu ulama, kita tak cari yang lain, ustaz pun cakap macam tu, kita pun terimalah. Bila berlaku perbincangan, baru kita tahu bahawa hadis itu adalah hadis yang dhaif, tak boleh diamalkan. So kita pun tinggalkan, alhamdulillah. Tapi masa kita buat tu, adakah kita telah menjadi ahlul bid'ah ataupun mubtadi'? Jawapannya ialah apa? Tidak. Kita orang yang macam tu, dia masih lagi ahli sunnah yang membuat bid'ah. Dia tak sama dengan ahlul bid'ah yang membuat bid'ah. Okay, kita kena bezakan antara usul dia, manhaj dia, dasar dia dengan perbuatan dia. Kerana dalam perbuatan mungkin boleh silap, tapi kalau dasarnya salah, kalau dia betul pun, dia masih lagi apa? Dia masih lagi ahli bid'ah. Sebab tu kita kena tekankan, kita dapati para ulama kita menekankan konsep-konsep. Okay, ada panggil kaedah-kaedah, konsep-konsep, usul-usul dipentingkan sebelum pergi kepada perbuatan. Okay, ingat itu. Jadi kalau orang kata sebagai contoh, Khawarij kata, ustaz, dia orang janggut macam ustaz, takkan ustaz kata salah? Kita kata bukan masalah janggut ni, kita pergi pada masalah yang lebih besar lagi. Apa dia? Masalah manhaj dia. Manhaj dia mengkafirkan orang yang Islam. Yaqtuluna ahlal Islam wa yadharuna ahlal awthan. Mereka membunuh ahli Islam dan mereka meninggalkan ahli wathan. Wathan ini adalah berhala. Ahli berhala dia tak serang. Dia serang siapa? Dia serang orang Islam. Okey. Jadi dia sesat kerana ideologi dia, manhaj dia. Walaupun dia tengok dia dengan kita macam sama lah ustaz kan, dengan jubah dia, dengan tunya, dengan janggut dia, tengok ustaz sama je ke ustaz dengan dia orang juga kan? Kita kata tak, bezanya ialah dari sudut manhaj tu. Manhaj tu yang membezakan antara ahli sunnah dengan Khawarij. Okey. Khawarij ni bahasa baru ialah militan.
Okey. Selesai yang tu, pergi kepada yang seterusnya. Perkara yang diharamkan daripada benda-benda ini telah pun dijelaskan dalam Alkitab dan As-Sunnah. Okay, jangan faham Alkitab itu Taurat atau Injil. Kan, Alkitab itu ialah Al-Quran. Saya dah sebutkan sebelum ni, bila dia punya pasangan yang betul untuk As-Sunnah ialah perkataan Alkitab. Kama ja'a fil kitabi was sunnah. Okey, tapi kalau pasangan yang betul untuk hadis pula ialah Quran. Okey, wa qad waradat nususun min al-Qur'ani wal hadis. Daripada Quran dan hadis. Okey. Jadi dalam Quran dan hadis dan sunnah adanya penjelasan tentang perkara ini. Wa qad fassala lakum ma harrama alaikum. Okey, dan Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan ke atas kamu. Allah tidak mengharamkan ke atas kita kecuali semua yang memudaratkan dan khabith, iaitu yang buruk ataupun yang keji. Okay. Sesiapa yang meneliti perkara yang diharamkan, dia akan dapati benda yang haram itu merangkumi keburukan atau kemudaratan. Keburukan atau kemudaratan qalbiyah, iaitu spiritual, kerohanian, atau badaniyah, fizikal. Okey, atau diniyah, ataupun keburukan dari sudut agama, atau dunyawiyah. Dia ada berapa kat sini? 1, 2, 3, 4. Ada 4 keburukan. Benda yang diharamkan akan pasti, kalau kita tengok betul-betul, mesti ada salah satu daripada 4 keburukan ini, ataupun 2 daripada 4, 3 daripada 4, 4 sekali. Itu secara pasti. Tak akan diharamkan sesuatu tanpa 4 ni, tanpa wujud 4 ni. Okey, boleh bagi contoh tak? Contoh apa? Arak kenapa diharamkan? Hilangkan kewarasan. Itu masuk mana? Qalbiyah ke badaniyah, diniyah, dunyawiyah? Badaniyah. Itu je. Diniyah. Dunyawiyah apa dia punya masalah? Arak ni. Tak diterima. Badaniyah, fizikal. Kan dia menghilangkan kewarasan akal. Otak tu dah tak berapa center lah kan, kita sebut. Okey. Duniawiyah lagi apa? Apa dia? Kalau qalbiyah apa dia? Spiritual tu apa dia? Lupa diri. Okey, lupa diri. Lagi kalau diniyah ada tak? Diniyah tadi yang solat tadilah. Orang yang mabuk, dia sah tak solat dia? Kan? Ya, dia sembahyang subuh dia tambah-tambahnya kan. Kan? Jadi macam tarawih pula sembahyang subuh. Kan? Jadi zahirnya wallahu alam dia berdosa lah. Ya, dan benda tu pernah berlaku. Cuma saya tak ingat nama sahabat tu. Pernah berlaku di zaman siapa zaman sahabat. Imamnya tu bukan sahabat lah, tapi dia minum arak. Okey, waktu malam dia minum arak, pagi tu ada kesan-kesan sikit high lagi agaknya kan. Dia sembahyang 4 rakaat. Dia bagi salam, waktu dia pusing belakang, azidukum, nak tambah lagi. Jadi sahabat yang kat belakang tu, saya tak ingat Abdullah bin Mas'ud ke siapa, wallahu alam, tak ingat. Okey, nanti kita carilah. Dia kata apa? Mazilna fi ziyadah, kan? Kami dah memang berada dalam penambahan pun. Daripada engkau dilantik dulu, memang duk tambah selalu. Faham tak? Faham tak macam mana? Maknanya kat sini apa hukum fiqh boleh ambil? Satu, kalau pemimpin sepatutnya dia lah yang jadi imam. Satu. Okay, kalau pemimpin tu dia silap, kan, macam tadilah dia buat maksiat peribadi, menyebabkan memberi kesan kepada ibadatnya itu, okay, dan ditambah yang belakang tu pun tambah juga ikut dia. Okay. Yang ketiga, siapa tanggung dosa kat sini? Dia tanggung. Kan, yang makmum tak tanggung. Okay, sebab tu nak jadi imam sama ada imam dalam solat ataupun pemimpin masyarakat, okay, besar dia punya tanggungjawab dia. Dia akan tanggung orang. Kalau ada orang jatuh ke kerana dia tak repair jalan tu, dia tanggung. Kan Umar radhiyallahu anhu kata, kalau himar sekali pun, kalau himar tergelincir,
kan, di Furat, di Dijlah kan, dekat Iraq sana pun aku takut aku dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, so itu antaranya yang menunjukkan kena yang menunjukkan apa? Apa tajuk yang tadi hilang lah. Sebelum tu balik kepada arak tadi kan, arak bersifat mudarat yang pelbagai dalam spiritual, qalbiyah, badaniyah, diniyah, duniawiyah pun sama juga, boleh menyebabkan pergaduhan. Paling tidak kalau tak bergaduh dengan kawan pun bergaduh dengan isteri. Okey. Badaniyah, fizikal, merosakkan organ-organ dalaman. Mungkin juga apa dia, anak tu akan terkesan dengan kerosakan tersebut. Okey. Rokok sama. Sebab tu bila disebutkan tadi khabith, saya saja sebut khabith ni, saya saja kekalkan lafaz Arab dia dengan terjemahan kepada buruk ataupun boleh tambah keji, jahat. Dalam Al-Quran disebutkan wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Antara sifat Nabi SAW ialah Nabi SAW mengharamkan perkara yang ni tadi, khabith. Okey. Dalam suratul A'raf ayat yang ke-157. Okey, ini adalah dalil yang digunakan oleh para ulama kita untuk mengharamkan rokok, kerana rokok didapati memudaratkan. Okey, dan didapati khabith. Yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Okey, antara sifat Nabi yang tercatat dalam kitab Taurat dan Injil ialah menghalalkan yang tayyib, yang baik, bermanfaat, dan mengharamkan yang khabith, iaitu yang buruk dan memudaratkan. Okey. Okey, teruskan. Disebabkan inilah di antara nikmat yang besar dikurniakan oleh Allah ke atas kita ialah pengharaman dan larangan terhadap perkara yang memudaratkan. So itu adalah antara nikmat besar yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Okey. Sebagaimana di antara nikmatnya juga ialah membenarkan untuk kita apa yang memanfaatkan kita. Maknanya kaedah ini, di samping kaedah, juga boleh kita lihat dari sudut nikmat. Dia bukan hanya semata-mata kaedah fiqh yang kita guna untuk nak pastikan hukum apa, tak. Kita gunakan juga untuk nak menjelaskan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan kita boleh kategorikan kaedah yang keenam ini di bawah satu tajuk besar, iaitu Mahasinul Islam. Tahu Mahasinul Islam? Kecantikan, keunikan Islam. Apa dia? Di antara kecantikan dan keunikan Islam ialah memastikan umatnya apa? Terhindar daripada kemudaratan dan sentiasa mendapat kemanfaatan. Sentiasa mendapat manfaat. Okey. Okey, rumusannya, dua dasar ini manfaatnya besar, dan dengan keduanya dapat diketahui bid'ah dalam ibadah dan adah. Ibadat dan adat. Okey. Konklusinya, semua orang yang memerintahkan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh syariat, maka dia adalah mubtadi'. Begitu juga semua orang yang mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh syariat, maka dia adalah mubtadi'. Sama. Itu kaedah. Ambil kaedah tu. Jadi kita kalau ditanya tentang sesuatu, kategorikan dulu, ini ibadat ke ataupun adat. Kalau ada ibadat, apa yang dia buat? Ulang balik soalan tu. Dia buat sekian, iaitu dia mensyariatkan benda baru. Jadi kita mengatakan hukumnya adalah bid'ah. Okey. Kemudian tengok pada, kalau dia tu macam mana ustaz? Dia tu tengoklah dia jenis apa. Kalau macam tu je fatwa dia sentiasa, maka dia adalah mubtadi'. Tapi kalau dia tersilap dalam perkara ini, yang lain dia okey, maka dia ahli sunnah yang buat bid'ah dalam kes terpencil. Okey.
Okey, ada apa-apa nak tanya? Ada soalan? Sementara kita tunggu nota yang seterusnya. Ada Akhuna Imran dah siapkan belum? Tapi tak apalah, ada apa-apa nak tanya dulu? Jelas kan? Tak ada hal kan? Hukum adat kan, dia harus, dia boleh beri tak tukar. Boleh, asalnya adalah harus, tapi dia akan bertukar mengikut adat yang merupakan wasilah, iaitu yang merupakan medium. Okay? Dia akan bertukar hukum daripada ibahah, asalnya adalah ibahah, iaitu diharuskan, dibenarkan. Dia akan bertukar menjadi hukum yang lain berdasarkan tujuan, ataupun berdasarkan tujuan, ataupun berdasarkan perbuatan yang kita buat tu kan. Macam contohnya ni lah, beli ni untuk apa? Kalau beli untuk nak menunjuk-nunjuk, jadi tujuan dia ialah menunjuk-nunjuk, beli ni jadi haram. Tapi beli ni adalah untuk nak minum lah. Takkan nak minum pakat tadah ni kan. Kita tak boleh beli ni pasal takut riak. Kita tadah macam ni lah. Kata, ayah kalau air sejuk tak apa, kalau air teh macam mana? Teh nak-naknya yang suruh buat tadi, nak minum macam mana? Betul tak? Okay? So tak boleh. Dia akan bertukar kepada yang tu. Alarm clock dan sebagainya, dia akan bertukar mengikut tujuan. Tujuan dia untuk bangun sahur, dia jadi apa? Bangun sahur hukum dia apa? Sunat kan? Dia jadi sunat. Tujuan untuk bangun sembahyang subuh jadi wajib. Tujuan dia untuk bangun, untuk gosip, dia jadi apa? Jadi haram lah. Betul tak? Dia malam tadi dah apa ya? Berbalas apa dia? Post dalam Facebook, letih tidur lah, letak alarm tu pagi esok sambung balik. Jadi hukum dia jadi itulah, sama ada makruh ataupun haram. Okey. Boleh tanya dia apa? Dah siap belum? Macam handphone ni mana tak? Sama lah, dia macam ni. Handphone adalah apa? Dia adalah satu peranti ataupun satu produk yang hukum dia berdasarkan kepada kegunaan. Baju pun sama, baju kan, hukum dia adalah berdasarkan kepada kegunaan. Kalau pakai baju untuk syuhrah, untuk nak menunjukkan kita ni ialah nak syuhrah ni macam bermegah-megah, nak kemasyhuran, okey, maka hukum dia berbezalah. Hukum dia berbeza dengan tujuan kita tu. Kalau beli kereta tu macam mana? Guna loan tu? Beli kereta guna loan, okey. Jadi macam mana yang riba? Kalau mampu beli tak guna loan, maka memang tak bolehlah beli guna loan. Okey. Dan kalau tak mampu kecuali dengan loan, dia tak ada cara lain, maka dia kena cari loan yang paling islamik. Yang paling islamik. Okey, untuk keperluan. Okey, untuk keperluan dan bukannya untuk, dia panggil apa? Kemegahan. Kan? Itu jawapan dia. Boleh dah masuk yang terbayar. Boleh atas dasar tadilah, atas dasar keperluan kita. Kan? Paling kurang dia masuk dalam kaedah ad-darurah tubihul mahzurat. Kan, darurat, keperluan menjadikan benda yang dilarang itu dibenarkan. So ada dua pandangan kan tentang perbankan Islam. Kan ada pandangan yang agak tegas mengatakan perbankan Islam dia pun dia masih riba lagi. Kan, so pandangan kedua ni mengatakan perbankan Islam yang telah disahkan oleh apa dia panggil ya, syariah board kan, dalam setiap tu, maka itu bolehlah. Kalau tak disahkan lagi tak boleh. Okey, kalau pun kita mengambil pandangan yang pertama dan kita memang tak ada, kita terpaksa untuk nak duduk rumah, kita terpaksa ambil loan yang pada kita adalah riba, kita terpaksa, tak boleh. Nak tumpang orang tak pergi tumpang dah. Lama sangat dah tumpang. Contohnya kan. So macam mana? Dalam kes tu dia berubah lah. Tapi darurat lah. Darurat. Maknanya bukannya dah halang-halang kita pinjam, kita buat banglo besar. Kan? Betul tak? Banglo atas bukit. Ya dah riba. Riba satu dengan riba banyak sama. Tak, dia taklil, kita kurangkan. Sekurang-kurang yang menepati kita punya keperluan tadi tu.
ataupun darurat, keperluan yang berbentuk darurat tadilah. Okey. Carilah yang lebih Islamik dalam perkara ni. InsyaAllah. Itu jawapan saya lah. Rasa kalau kita nak sebut tak boleh, kalau orang yang boleh tak apa, tapi kalau orang yang tak boleh tu, dia akan tersepit lah. Kalau dia duduk di negara yang memang banyak bantuan tak apa, kan, tak ada masalah sangat. Tapi kalau dia duduk di negara yang bantuan ada tapi kurang kot agaknya, ataupun tak berapa sampai, kan, jadi dia kena cari benda lain lah. Kita kena bagi alternatif yang paling kurang kemudaratannya, akhaffu al-adrar ataupun akhaffu ad-dararain. Okey. Allahumma musta'an. Zakat tu sebenarnya dah memadai lah. Kekuatan Islam antaranya ialah dalam zakat. Cuma kita itulah, kita doakan supaya zakat tu sampai dengan cara yang betul kepada pihak-pihak yang berhak, supaya tidak ada lagi orang miskin yang terpaksa berteduh dekat luar, kan. Okey. Kembali kepada kaedah yang ketujuh. Kita masuk sikit. At-taklifu wa huwa al-bulughu wal aqlu syartun li wujubil ibadat wat tamyizu syartun li sihhatiha illa al-hajj wal umrah wa yushtaratu li sihhati at-tasarrufi at-taklifu war rushdu wa li sihhati at-tabarru'i at-taklifu war rushdu wal milku. Okey. Pertanggungjawaban iaitu taklif, iaitu pertanggungjawaban, bahasa asalnya taklif, iaitu baligh dan akal adalah syarat bagi kewajipan ibadat. Okey. Kemudian mampu membezakan, bahasa Arabnya tamyiz, adalah syarat bagi kesahan ibadat kecuali haji dan umrah. Nak jadikan ibadat itu sah kena tamyiz. Nak jadikan ibadat itu wajib kena ada taklif. Okey. Taklif dan kewarasan iaitu rushd. Ar-rushdu merupakan syarat bagi kesahihan urusan ataupun tasarruf, urusan yang urusan duniawi lah, bagi ambil lah apa benda semua, beli dan sebagainya, urusan, okay? Manakala taklif, rushd dan pemilikan iaitu al-milk. Milk ni bukan susu kan? Merupakan syarat pemberian ataupun tabarruk, segala bentuk pemberian, wakaf, hibah, sedekah, zakat, syaratnya taklif, rushd dan milk. Okey. Kalau boleh hafal ni pun kira baiklah. Dan kalau tak boleh hafal, faham pun dah kira okey. Kan? Kaedah ini merangkumi garis panduan yang terbina di atasnya. Amalan terjemahan kali ni dia pening sikit pasal saya terjemah ni masa tengah jaga periksa. Kan? Jadi sambil tengok student tu terjemah, dia jadi memang terjemahan Arab sikitlah. Kan? Okey. Kaedah ini merangkumi garis panduan untuk apa? Untuk amal ibadat dari sudut kewajipan dan kesahan. Sah ni kesahan, kesahihan lah. Okey. Serta segala urusan dan pemberian dari sudut kesahan. Okay, dia bukan sudut kuantiti lah, syarat tak sah ke tak sah. Itu syaratnya benda yang kita nak bincangkan di sini. Okey. Kaedah ni merangkumi sudut apa? Sah atau tidak sah. Apa dia? Berkenaan apa? Berkenaan dengan ibadat, berkenaan dengan segala bentuk urusan duniawi, okey, pemberi dan juga pemberian. Seterusnya, orang yang dipertanggungjawabkan. Okey, nama lain dia adalah bahasa Arab mukallaf. Kan, taklif, mukallaf sama. Taklif pertanggungjawaban. Okay, mukallaf ialah orang yang dipertanggungjawabkan. Tapi saya nak kita biasakan dengan perkataan Arab tu. Okey, taklif, mukallaf. Okey. Mukallaf ialah orang yang baligh dan berakal. Maknanya orang yang akan dipersoalkan, kenapa tak solat? Kenapa tak bayar zakat? Kenapa apa lagi? Kenapa tak puasa? Ialah orang yang akhirat nanti siapa? Yang baligh, orang yang mukallaf, iaitu yang baligh dan aqil. Baligh dan berakal. Bagusnya baligh tu ialah baligh dalam masa kita. Tapi aqil tak ada dalam masa kita, kan? Tu kena tukar jadi berakal. Berakal. Okey. Dialah orang yang wajib ke atasnya segala ibadat dan taklif, pertanggungjawaban agama. Okey, perintah tu, perintah larangan apa semua tu. Siapa yang kena buat? Orang yang mukallaf.
Kerana Allah maha lembut dan merahmati hamba-hambanya. Nampak tak? Tengok kehebatan Islam. Kalau orang tu dia memang tak ada akal, nak wajibkan juga. Munasabah tak? Dia tak makan, dia tak tahu pun. Dia apa benda ni dia tak tahu. Ada orang yang tak ada akal, yang gila ke, yang apa dia? Yang gila lagi apa? Yang budak kecil kan, dia tak tahu nak apa dia tak memahami satu benda tu, solat. Apa dia solat tu? Dia nampak kita duk tunggang balik itu je lah. Pada dia lah kan. Pada kita tak, kita sedang rukuk, sedang sujud. Pada dia masa sujud tu yang best sekali. Pasal apa? Pasal boleh naik kan. Kalau kita marah sikit kita tolak lah. Kalau kita tak marah kita biar dulu kan. Okey. Ibadat dan taklif agama. Okey, Allah maha lembut dan merahmati hamba-hambanya. Diwajibkan sekiranya ada cukup syarat, berakal dan sampai umur. Okey. Balik dengan beberapa cara kan, iaitu sama ada dengan mimpi sampai keluar air mani, kemudian ataupun keluar darah haid untuk perempuan, ataupun sampai 15 tahun untuk lelaki dan perempuan yang tak ada dua tanda tadi. Okey, di samping yang keempat ialah keluarnya bulu di tempat-tempat yang tertentu. Okey. Okey. Baik. Jika orang yang berakal itu baligh. Orang yang berakal, maknanya budak ni dia sampai satu masa dia akan berakal lah. Okay. Kalau dia baligh dah sampai umur pula 15 tahun ataupun dengan tanda-tanda tadi, dia telah pun sampai kepada umur yang mana dia mampu melaksanakan perkara wajib. Dia dah mampu dah. 15 tahun tu dia boleh buat. Yang 14 tahun nak perang, Nabi tak bagi. 15 tahun Nabi bagi. Kerana umur tu 15 tahun biasanya dia dah ada kekuatan lah. Kan? Okay. Dan dia mempunyai akal yang boleh membezakan antara perkara yang bermanfaat dan perkara yang mudarat. Ini masa terjemah tu direct, masa kat sini masa nak huraian kita ubah-ubah sikit lah. So dia dah ada kemampuan dan dia dah ada akal untuk bezakan antara yang manfaat dan mudarat. Okay, so Islam memandang serius perkara ni. Adapun sebelum baligh, jika dia mampu membezakan perkara-perkara, dia tahulah benda ni elok tak elok dan sebagainya, ibadatnya menjadi sah namun tidak jadi wajib. Kena bezakan ya, sah dengan wajib. Dia sah tapi dia tak wajib. Okey. Dia diperintahkan untuk melaksanakannya atas dasar latihan. Sebab itulah sekarang ni kalau budak tu umur dia 7 tahun, dah masuk Ramadan. Macam mana? Ustaz, macam mana? Nak suruh dia puasa ke tidak? Suruh atas dasar apa? Atas dasar wajib ke? Atas dasar latihan. Okey. Kalau katalah sampai tengah hari dia tak apa boleh lah duk tanya kan, buka pukul apa. Seminit lagi ayah, lama lagi lah, ayah buka pukul apa. Kita pun kan daripada ini shaim jadi ini kan. Tak jadi ini shaim lah kan. Kalau dia tak larat sangat, boleh dia berbuka ataupun tidak? Jawapan dia boleh, tak ada masalah. Sedangkan orang yang dah baligh dan aqil sekalipun, kalau tak mampu boleh berbuka, apatah lagi yang tak baligh. Okey, betul tak? Jadi kalau orang tanyakan, Ustaz dia buat ni sah ke tak sah? Jawapan dia sah. Ustaz wajib ke tak? Tak wajib. Kata macam mana tak? Kalau sah kena wajib? Tak. Kita bezakan. Dia sah tapi tak wajib. Okey, teruskan lagi. Sesiapa yang tidak capai tamyiz, maknanya tak boleh membezakan lagi antara baik betul dan banyak benda lagi kat dunia ni kan, ibadat tak ibadat, ibadatnya tidak sah kerana tidak wujud syarat ibadat, iaitu akal, yang mana dengannya dia boleh dia dapat memaksudkan, maksudnya dia dapat niat. Okey, meniatkan tak boleh kan, dia memaksudkan lah kan. Dia dapat berniat untuk perkara-perkara itu, kecuali dua bentuk ibadat, iaitu haji dan umrah. Okey, kita ulang balik semula. Tamyiz orangnya ialah mumayyiz. Kalau taklif orangnya ialah mukallaf. Tengok ada beza tak situ? Mukallaf atas mumayyiz. Kenapa tak mumayyaz? Kerana maksudnya berbeza. Okey, mukallaf orang yang diperintah. Mumayyiz orang yang boleh membezakan. Bukannya yang dibezakan, yang membezakan. Okey. Kalau dia tak sampai tamyiz, dia belum lagi mumayyiz, ibadatnya tak sah.
Kerana tak ada syarat, tak ada, iaitu akal. Syarat ni tak ada, tak sah. Okey, kalau syarat tu ada tapi tak balik, sah tapi tak wajib. Faham ke ni? Gila. Okay. Kita tengok sini lah, senang. Cakap macam semangat tapi orang tak faham macam mana. Okey, ulang balik semula. Akal. Akal ni maknanya dia tu mumayyiz. Kalau dia mumayyiz, buat dalam gambar rajah ke, dalam apa, dalam kotak ke, boleh tak? Kita sebut mumayyiz kat sini dengan satu lagi ialah baligh. Baligh jelas dah. Mumayyiz bahasa lainnya ialah akal, berakal. Okey. Macam mana nak buat lah? Kalau dia mumayyiz, nak buat macam mana nak letak ibadat tu kat sini? Betul? Boleh? Ibadat agaknya lah. Okey. Ibadah dia jadi apa? Dia tak baligh tapi dia mumayyiz. Okey, dia jadi apa? Apa hasil dia? Sah ke tak sah? Okey, ibadat dia jadi sah lah. Sah. Kalau dia apa? Apa tadi? Dia tak balik lah, memanglah. Sah tak balik apa? Sah. Kalau dia balik. Pening lah saya ni. Mana ada nombor 1 kat situ? Apa satu lagi kolom dia? Tak tengok sini lah, tengok sini. Sekarang ni tak mumayyiz. Okey, yang tak mumayyiz dan tak balik. Wah, okey. So apa hukum dia? Apa hukum dia? Ibadat tu sah ke tak? Tak sah kan? Kecuali kita letaklah kecuali itu macam mana? Dalam kurungan kot agaknya, haji dan umrah. Okay. Tak sah kecuali haji dan umrah. Taklah macam mana? Macam itulah kot agaknya kan. Boleh. Yang ni kalau dia mumayyiz, dia tak baligh lagi. Katalah umur dia baru 7 tahun. Okey, dia buat ibadat. Sah atau tidak? Sah. Ini kira sah lah. Sah ibadah, sah. Ya, kalau dia tak baligh dan tak mumayyiz, apa jadi kat dia? Ibadat dia tak sah, kecuali dalam haji dan umrah. Boleh? Okey, betul kan? Okay. Kalau betul, tengok balik semula kat sini. Dalilnya ialah, ada dalil. Ini kerana terdapat seorang wanita yang mengangkat bayinya kepada Nabi SAW. Angkat anak dia, tunjuk kat Nabi, okay, dan bertanya, alihadha hajj, adakah dia ini dapat haji? Dia dapat haji tak? Kalau dia buat haji, dapat haji tak? Okay. Nabi menjawab, na'am walaki ajr, muttafaqun alaih. Nabi menjawab, ya, dan kamu akan dapat pahala. Ya, dan kamu akan dapat pahala. Okay. Artinya, kalau orang yang masih kecil, okay, sabi ini masih kecil, dia tak tamyiz lagi, tak membezakan, ibadatnya tadi adalah sah dalam haji dan umrah. Kerana hukum haji dengan umrah sama. Ustaz, tak ada pula umrah? Memanglah, haji dan umrah hukum dia sama. Melaksanakan manasik, amalan manasik haji dan umrah di tempat-tempat tertentu. Okay, jadi ini dalil yang mengkhususkan kesahihan haji dan umrah sekiranya dia tak baligh dan juga dia tidak aqil, tidak mumayyiz. Okey, dan siapa dapat pahala? Siapa yang bawa dia tu dapat pahala, penjaganya. Okey, huraiannya, maka penjaganya lah yang meniatkan ihram untuk dia dan menjauhkannya daripada perkara-perkara yang dijauhi oleh muhrim. Kan? Tak boleh pakai minyak wangi, tak boleh pakai itu. Siapa dia, bapa ataupun mak dia ataupun penjaga dia kena buat untuk dia.
dia nak apa? Nak pakai minyak wangi kata tak boleh. Contohlah kan, kalau dia nak pakai, dia biasa pakai minyak wangi, dia nak pakai kata tak boleh, dia tengah ihram. Okey. Membawanya ke semua tempat manasik. Manasik inilah tempat amalan haji dan umrah. Membawanya tawaf dan sa'i, melontarkan jamrah untuknya kerana dia tidak mampu. Kalau dia tak mampulah. Okay, biasanya tak mampu budak-budak kecil ni kan. Okey. Jadi itu cara dia. Dan kita dapat pahala buat benda tu. Okey. Jelas yang tu. Ada nak tanya apa-apa? Tak ada kot. Kalau ada tanya, ibadah maliyah berkaitan dengan harta dikecualikan daripada perkara ini, seperti zakat, kafarah dan nafkah. Okey, zakat tahu dah, nafkah pun tahu dah. Kafarah apa dia? Kafarah ialah kita buat sesuatu yang kita kena tebus balik. Kan contohnya siapa yang mendekati isterinya siang hari, kan, siang hari bulan Ramadan, dia kena kafarah puasa berapa? 2 bulan berturut-turut. Kalau tak mampu yang tu, kena beri makan. Kan, beri makan kan kepada berapa? 60 kan? 60 orang miskin. Jadi nak beri makan tu, ini beri makan adalah berkaitan dengan harta. Kalau puasa lebih berkaitan dengan diri kita, jiwa kita kan. Tapi nak bagi makan, harta kita kena keluarkan duit untuk beli makanan. Okey. Jadi ibadah maliyah, mal itu adalah harta, baitul mal kan. Jadi maliyah artinya yang berkaitan dengan harta, dikecualikan daripada kaedah tadi. Okey. Kemudian beliau meneruskan lagi, ini kerana nas ataupun dalil Alkitab dan As-Sunnah umum dalam perkara ini, dan kerana fokus di sini adalah harta. Jadi fokus kat sana tadi bukan harta, fokus di sana yang kat atas yang kita tulis tadi, yang lukis tadi tu adalah apa? Berkenaan dengan badan kita. Kan, hukum tu berkaitan dengan badan kita. Dia pergi sana, dia pergi sini. Tapi kalau yang berkaitan dengan harta, memberi harta, mengeluarkan harta, ibadatnya adalah mengeluarkan harta. Jadi hukumnya berbeza. Tengok bawah sekali dalam nota kaki, antaranya dalil berkenaan dengan zakat kan. Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumal qiyamati suffihat lahu sahaifu min nar. Okey. Safaihu min nar. Tidak ada orang yang mempunyai emas ataupun perak yang mana dia tidak menunaikan haknya, iaitu zakatnya lah kan, kecuali bila hari kiamat nanti akan disuffihat lahu safaihu min nar, akan dibuatkan apa dia, azab daripada neraka untuk dia. Okey, maknanya macam besi ke apa kan, untuk dikenakan pada emas tadi tu, dibuatkan jadi api untuk dikenakan pada orang yang tak bayar zakat ni. Okey, diseksa. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis ini umum, dia tak kata orang yang dah baligh. Berkenaan dengan harta zakat ni, dia tak kata orang yang dah baligh. Orang yang tak baligh pun kena kita keluarkan zakat bagi pihak dia daripada harta dia. Okey, boleh? Adapun urusan maliyah, maka tidak sah daripada yang tidak baligh dan waras. Ini kerana tujuannya adalah menjaga harta dan berhemat dalam urusannya. Okay. Kalau urusan harta ini, boleh tak, sah tak seseorang tu katalah dia belum baligh, okay, dan belum waras, belum baligh dan belum mumayyiz ataupun belum berakal lagi. Okay, kalau dia nak buat sesuatu, dia nak daripada harta dia tu dia nak keluarkan, dia nak bagi nafkah lah, itulah inilah pada orang kan. Okay, sah ke tidak sah? Jawapan dia ialah tidak sah. Kenapa tidak sah? Berdasarkan ayat berikut, fa in anastum minhum rushda fadfa'u ilaihim amwalahum. Sekiranya kamu dapat anastum maknanya dapat mengetahui, minhum daripada mereka, rushdan iaitu kewarasan, kebijaksanaan, okey, dalam menguruskan harta, fadfa'u ilaihim amwalahum. Maka berilah kepada mereka harta mereka yang kamu jaga ni. Kan orang budak-budak kecil kan, katalah mak bapak dia meninggal, mak bapak dia kaya, dia harta tu dia harta mereka. Takkan nak bagi mereka uruskan?
pergi Legoland tiap-tiap hari kan? Dia tak? Pergi Legoland. Okay. Jadi apa jadi pada dia? Harta dia dah mungkin dalam sebulan habis lah kan? Ataupun setahun kan habis. Jadi kita ni kena jaga harta dia. Bila nak bagi dia? Nak bagi dia sekiranya fa in anastum minhum rusyda. Kalau kamu tahu bahawa mereka dah waras, dah bijak untuk menguruskan harta, bagilah kepada mereka harta mereka. Okey. Allah Ta'ala mensyaratkan dua syarat untuk diberikan harta mereka kepada mereka, iaitu baligh dan waras. Okey, kena baligh dan kena waras. Okey, kemudian mana Quran? Tengok sekejap ayat ni dalam surah An-Nisa ayat yang ke-6. Okay, kalau kita baca tu nampak faham sikit maksud keseluruhan. Okey, wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Okey, ayat yang ke-6 dia sebut apa? Wabtalul yatama, ujilah. Okay, buat ujian kan? Pada siapa? Pada anak-anak yatim ni, yang kaya ni, yang kita jaga harta dia. Okey. Hatta idza balagun nikah, bila mereka sampai waktu untuk bernikah. Maknanya bila maknanya dah baligh, bila dah baligh dah boleh menikah dah. Fa in anastum minhum rusyda, kalau kamu dapati mereka bijak, maka barulah berikan kepada mereka harta mereka. Okey. So, itu yang disebutkan di sini ada dua syarat. Pertama, balaghun nikah, baligh, dia dah baligh. Yang kedua, rusyd, iaitu dia dah waras, bijak untuk menguruskan hartanya. Allah meletakkan dua syarat untuk diberikan harta mereka kepada mereka, iaitu baligh dan waras. Allah Ta'ala juga memerintahkan agar mereka diuji dalam hal itu. Macam mana nak uji? Macam mana? Bagi dia duit sikit, tengok dia macam mana dia atur penggunaan duit tu. Okay, bagi dia contohnya, kita anggarkan untuk seorang budak dan budak umur 15 tahun, seminggu berapa agaknya duit dia perlukan. Sehari nak makan berapa? RM5 sehari. Kurus budak tu. Okay. Kalau kat KL lah RM5, pagi pun RM5 lah contohnya kan. Okey, paling kurang RM15. Okey. Kemudian kita bagi untuk seminggu. Tapi bila sampai 2 hari dah habis kan, benda yang boleh makan seminggu, dia makan 2 hari je kan. Domino pizza dengan McDonald dengan tu habis 2 hari kan. Ini masa dia nak makan kan, kemudian tak dapat. Habis. Maknanya dia tak lulus. Okay, so kita didik dia sebenarnya kena macam ni, macam ni makanan yang elok macam mana, beli kat mana, kalau nak masak macam mana masak. Okay, kalau dia dapat uruskan dengan betul, ambil balik semua duit ni. Tapi kalau kita dapati dia tak boleh nak uruskan, tak boleh, kenapa? Adakah Allah Ta'ala, ini jawapan dia, Allah Ta'ala juga memerintahkan agar mereka diuji dalam hal itu. Adakah mereka berhemat dalam menjaga dan menguruskan harta, lalu diberikan harta mereka kepada mereka selepas baligh? Kalau mereka berhemat, ya tak apa, bagi. Mereka bijak, bagi. Ataupun mereka tidak bijak menguruskan harta, lalu tidak diserahkan kepada mereka, agar mereka tidak membinasakan harta tu. Okay, kalau dia tak pandai jaga, kita bagi dia, sekejap dia akan hilang. Okay, sebab tu benda ni sebenarnya, ayat ni walaupun untuk anak yatim, tapi dia sebenarnya kita boleh gunakan untuk semua orang. Biasanya yang dekat-dekat kita biasa dengar dalam akhbar yang Felda tu kan, bila kerajaan beli tanah, dapat duit banyak kan. Okay, siapa yang tak pandai uruskan tu, dia akan jadi fakir balik, miskin dan fakir dalam masa 5 tahun, 10 tahun. Tapi siapa yang pandai uruskan, dia tak ada masalah lah. Okey. Ya. Boleh ambil daripada ayat ni. Dengan ini diketahui bahawa baligh, akal dan waras adalah syarat bagi kesahan semua urusan muamalat. Muamalat ini adalah urusan di antara manusia lah, pemberian, penerimaan, okey, secara umumnya. Ya. Sesiapa yang tidak mempunyai satu daripadanya, maka tidak sah muamalatnya dan tidak diluluskan urusannya, dan wajib menahan harta daripada mereka. Baligh, akal dan waras. Okey.
Okey, last sekali saya rasa kat sini ialah berkenaan dengan tabarruat. Tabarruat ialah pemberian. Pemberian ini merangkumi memberi harta tanpa balas. Itu maksud tabarruat kat sini. Tabarruk, memberi harta tanpa balas, sama ada hibah. Hibah ni apa? Hibah ni bahasa Melayu kita bagi juga. Pemberian, hadiah, boleh dia hadiah lain, hibah lain. Hibah tu dia bagi, hadiah ni dia entah macam mana nak bezakan. Kan? Tapi adalah beza dia. Wasiat lain, wasiat dia ada sebut sesuatu. Biasanya kalau saya mati bagi, tu wasiat. Okey. Kalau hibah ni dia bagi. Dia bagi macam tu bagi. Okey, tanya dia apa dia? Hibah. Dia boleh jadi hadiah, dia boleh jadi sedekah. Okey. Tak apalah, yang pentingnya bentuk-bentuk pemberian merangkumi hibah, sedekah, wakaf, itq. Itqun ialah pembebasan hamba. Kan? Dalam hadis berkenaan dengan Ramadan, walillahi fi kulli lailatin utaqa'u minan nar. Dan bagi Allah pada setiap malam utaqa, atiq ialah orang yang atiqun utaqa, orang yang dibebaskan daripada api neraka. Perkataan masdar dia ialah itqun. Okey. Atau sebagainya. Masuk sebagainya tu termasuklah tadi sedekah, minta maaf pada hadiah. Okey. Jadi perlulah orang yang memberi itu menjadi pemilik harta supaya sah pemberiannya. Ini kerana orang yang tidak memiliki adalah tidak sah pemberiannya dari harta orang lain. Dia tak bagi harta dia bagi harta orang. Orang datang kan, abang ada bagi sedekah sikit. Dia bagi sedekah, tapi sedekah harta kawan dia. Boleh tak? Tak boleh. Dia kena minta izin kawan tu wakilkan dia, barulah dia boleh bagi. Tapi kalau kawan dia 2 jam nanti kawan dia datang, habis dah harta dia. Kan? Pasal apa? Kenapa mana harta saya? Aku dah sedekahkan tadi. Mana boleh sedekah untuk bagi pihak orang lain? Sedekah kena harta kita sendiri. Okey, la wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kamu mendekati menguruskan harta anak yatim kecuali dengan yang ahsan, yang terbaik. Okey. Jadi ini secara umumnya berkenaan dengan apa? Kaedah syarat-syarat yang mewajibkan ataupun menjadikan sesuatu amalan itu sah. Okey. Saya rasa itu saja untuk hari ini. Kalau ada soalan mungkin 1-2 minit, tak apa. Ustaz, zakat untuk emas tu berapa gram? 85 gram kalau tak silap. 85 gram barulah kena zakat. Okey, dan dia kena zakat daripada 85 gram ke atas. Sekiranya wujud jumlah itu dalam simpanan kita selama setahun. Okey. Berbeza dengan apa yang dibuat oleh kebanyakan masyarakat kita sekarang ni. Kalau zakat itu ialah zakat huli. Huli ni maksudnya ialah zakat perhiasan. Kalau emas itu ialah perhiasan. Mereka akan buat apa? Mereka akan pakai sekali setahun. Bila dah pakai sekali setahun, tak kena zakat. Tak tahulah fatwa ni keluar ikut mana, kan? Tapi kalau dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW pernah tengok seorang budak pakai emas. Jadi ditanya kepada mak dia, adakah tu'addina zakataha, adakah engkau membayar zakatnya yang dia pakai tu? Kan? Okey. Dia qalat la. Jadi Nabi mengatakan itu adalah hiasan daripada neraka. Okey. So kena ingat benda tu. Dia kita pakai ke, kita tak pakai ke, emas itu tetap perlu diberikan zakat. Dan bila sebut pakai ni maksudnya zakat emas perhiasan lah. Mana ada orang pakai emas jongkong tu kan. Okay. Nilai dia berapa? Dan kalau orang tu 85 gram 85 gram ke atas. tak, maksud saya nilai yang patut dizakat daripada Daripada 85 gram tu dia berapa lah? 25 apa? 25%. 2.5 kan? Itulah dia. Okey, rubul al-usyur ya. Tak ingat dah saya. Tapi lebih kurang itulah. Maknanya dia daripada berapa dinar itu bila tukarkan kepada gram, dia jadi 85
gram. Betul kan? 45 gram. Ingatkan saya sempat tak ingat sangat ni. Okey, dan daripada situ dia keluarkan 2.5. 2.5%. Kalau dia selalu masuk pajak gadai, tu dikira emas tu dalam milikan dia tak? Sebahagian ulama mengatakan pajak gadai itu milik siapa? Memang ada khilaf kat sini lah. Bila kita bagi, katalah saya ini katalah ni emas kan. Kalau macam ni siapa nak pinjam kan? Okey, katalah ni emas dan saya pun ada orang pinjam. Okey. Dia pinjam. Dia pinjam mungkin nak tunjukkanlah apa benda tu pada orang ke apa ke. Jadi masa dia pinjam tu, ni siapa punya? Minta saya tengok ni hanya telefon ni. Masa saya pinjamkan pada orang, milik siapa telefon ni? Telefon Ustaz. Telefon tu telefon Ustaz. Memanglah. Telefon ni telefon saya ni. Kan saya pinjamkan pada orang, telefon siapa tu jadi? Telefon Ustaz juga. Kasih. Telefon saya, tapi dia boleh guna tak? Dia boleh gunakan, dia boleh memanfaatkan. Betul? Tapi milik dia, milik siapa? Milik saya lah. Okey. Ini benda yang macam ni. Kalau duit pula dia pinjam, katalah dia pinjam RM10,000. Dia pinjam RM10,000. Okey. Bila dia pinjam RM10,000, okey, RM10,000 tu milik siapa? Milik peminjam. Milik orang yang memberi pinjam tu. Okey. Dan orang yang meminjam tu, adakah dia memiliki duit itu? Tak. Dia tak memiliki. Kalau dia tak memiliki, boleh tak dia beli dengan duit tu? Boleh pula kan? Sebenarnya dia memiliki manfaat duit tu. Dia memiliki manfaat duit tu. Dia ada RM1,000, RM10,000 tadi. RM10,000 tu dia boleh gunakan untuk manfaat. Tapi dia kena pulangkan kembali kepada tuan dia. Sebab tu nama dia tuan dia. Dan berdasarkan pada inilah, sebagian ulama mengatakan tuan dia yang bagi pinjam tu lah kena bagi, kena zakat kan. Kerana masih lagi hak dia. Masih lagi hak dia. Maknanya dia panggil apa? Peminjam dengan apa? Penghutang dengan pemihutang ni yang bank tu pemihutang lah. Yang memberi hutang tu hak dia. Masih lagi milik dia. Okay, berdasarkan ini mereka mengatakan, sebagian ulama mengatakan dia yang kena keluarkan zakat. Jadi yang contoh saya gadaikan emas, tak cukup tempoh setahun, saya tak payah keluarkan zakat lah. Gadaikan emas. Sebab yang dalam tempoh contoh 6 bulan tu adalah milik yang pemihutang tu. Pemihutang tu siapa dia? Emas tu emas siapa? Contohlah saya ada emas. Yang siapa punya emas? Saya punya emas. Maknanya kemudian saya gadaikan dekat pajak gadai Islam. Lepas tu dalam tempoh setahun kan tadi syarat zakat. Dalam tempoh setahun tu emas tu milik siapa? 6 bulan tu milik saya, 6 bulan lagi pergi gadai tu. Jadi macam mana tu? Bila pergi gadai tu milik siapa? Milik saya lah. Tu ada jawapan dia. Dia bukannya bila kita gadai kan, pajak gadai kata ni aku punya dah ni, bukan. Dia hanya menyimpan, okey, dan memberikan tu. Kalau tak boleh bayar dia ambil. Kalau boleh bayar ni memang dia bagi balik. Memang dia tak boleh kata tak jadi saya punya, tak boleh. Okey. Jadi itulah sebagian ulama yang setakat yang saya baca, yang saya ingat mengatakan tetap dia yang kena bayar. Okey. Wallahu alam. Okey, itu saja. Kita tutup dengan tasbih al-kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.